Salam sejahtera, nama saya Brandon Bray. Saya dari kelas DI5C. Nombor matrik saya di 33DI21F1096. Jadi, apakah itu Selat Melaka? Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatera di bahagian barat Indonesia, semenanjung selatan Malaysia dan Thailand. Selat Melaka memiliki panjang 500 mil dan membentuk corong, dengan lebar hanya 40 mil di selatan yang melebar ke utara menjadi sekitar 155 mil. Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak akhir abad ke-15 ketika Empayar Srivijaya ditubuhkan. Peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat pertemuan pelbagai pedagang dari Parsi, Arabia, India, China dan sekitarnya. Selat Melaka adalah salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Purnama. Kehadiran Selat Melaka sebagai salah satu laluan perdagangan terpenting di dunia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai kepentingan. Selat Melaka adalah choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Jadi, bagi faktor-faktor kegemilangan Selat Melaka, yang pertama, pentadbiran yang sistematik dengan mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada pembesar berempat, pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 32. Yang kedua adalah Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa disebabkan poin yang pertama, kedudukan geografi yang strategik iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Poin yang kedua, jawatan Shah Bandar diwujudkan untuk menguruskan hal-hal pelabuhan dan melicinkan urusan perdagangan. Poin yang ketiga, peranan Laksamana dan orang laut untuk menjadi keselamatan pedagang dan keamanan di Selat Melaka. Poin yang keempat, keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk berdagang di Melaka. Poin yang kelima, pelbagai kemudahan disediakan seperti gudang, tempat tinggal, membaiki kapal, kemudahan bekalan, makanan dan minuman telah menarik ramai pedagang ke Melaka. Poin yang keenam, memperkenalkan sistem cukai keutamaan atau cukai mengikut tempat. Yang ketujuh, penggunaan sistem mata wang membolehkan urusan perdagangan berjalan lancar. Poin yang ke-8, Melaka menjadi pelabuhan entry port. Dan yang terakhir, yang ke-9, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan utama di pelabuhan. Antara fungsi Melaka sebagai pusat peradaban etika ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara dan digunakan dengan meluas oleh pedagang di pelanuran Melaka. Yang terakhir, Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China atau China. Assalamualaikum, nama saya Nur Mazlan Nabila binti Mazlan dan nombor matrik saya ialah 33DI21F1063 dari kelas DI5C. Barang-barang yang dipasarkan di Melaka ialah tembika, wangi-wangian dan permata. Selain itu, barang-barang utama yang dibawa balik ke China ialah rempah, gaharu dan lada. Selain itu, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Entrepot merupakan terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan Kembayat. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Selain itu, semasa angin monsun, Kembayat menyediakan senjata, kain bulu, kain syaklat, kismis dan barang tembaga. Oleh itu, pedagang dari Kahirah, Aden, Hormuz yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Para pedagang dari pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandariah, Mekah, Hormuz, Aden dan Jeddah. Selain itu, mereka membeli berbagai
pelbagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Oleh itu, Pegu Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka. Untuk menjalankan hubungan dagangan atau tukaran barang dengan saudagar dari Melaka, sistem mata wang pada masa dahulu, pada peringkat awal, penggunaan logam emas dan perak yang dijadikan sebagai wang dagangan, manakala kulit-kulit siput kauri digunakan untuk perniagaan kecil-kecilan sahaja. Duit pertama yang ada ialah duit tembaga. Pada awal penubuhan Melaka, mata wang yang mula-mula ditempa ialah daripada ketulan timah padu yang mempunyai dua jenis nilai. Seterusnya, wang shilling dikatakan berasal dari kerajaan Pasai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Harizafri bin Zainun. Nombor metrik 33 di I21F1060. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan hubungan baik dengan China ialah diancam siam. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Atas sebab ekonomi, mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai jenis rempah dan kayu kayan. Hubungan antarabangsa amat diawasi oleh Melaka. Antara barangan juga yang dibawa dari Jepun seperti kain, sutera, tembikar, pedang, abu emas, perak, kipas dan kertas. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak, kain yang didapati dari Benggala. Seterusnya, mengenal pasti kesan-kesan interaksi perdagangan dan politik yang berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian etika dan peradaban. Kesan hubungan perdagangan dan politik memberi kesan kepada peradaban Melayu. Hubungan diplomatik yang terjalin antara kedua-dua buah kerajaan merupakan hasil persetujuan bersama untuk mencari kata sepakat bagi mengukuhkan pertahanan dalam pemerintahan dan pentadbiran sebuah kerajaan. Kedua, pemerintah kerajaan sama ada kerajaan baru ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan di kawasan persekitaran yang lebih kuat dan mantap untuk mempertahankannya. Tiga, hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan tersebut akan memperoleh kebaikan yang banyak dari pelbagai sudut dan ini akan memfokuskan implikasi hubungan diplomatik. Sistem pentadbiran. Sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dengan Asia Barat. Pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara, Islam mula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Sistem perundangan, kebanyakan nasionalisme kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme, sistem agama dan kepercayaan. Intelektualisme orang Melayu dengan adanya kitab, tasawuf dan falsafah yang berbentuk ke arah budaya dan corak Islam. Kepakaran penyebar agama yang memahami dan mengenali tata budaya masyarakat Melayu dan menjadikan agama Islam diterima dengan aman dan membolehkan Islam berkembang dalam keadaan harmoni. Ajaran Islam melandaskan kepada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib diketahui oleh penganutnya. Budaya dan adat-adat. Kebanyakan orang Melayu mengamalkan budaya Hindu atau Buddha, merupakan perubahan budaya yang berteraskan Islam dan agama ini boleh menerima budaya lain, tidak bersalahan atau bertentangan dengan prinsipnya. Adat menakuni setiap benda atau unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk kepada fitrah atau hukum semula jadi. Adat dikenali sebagai hukum adat iaitu peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan terdapat keharmonian dalam hidup masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatini Syazah binti Muhammad Faizal. Saya dari Kelagi I-University. Nombor metrik saya 33 di I21F107. Mengenal pasti interaksi peradaban Melayu dan peradaban dunia yang pernah terjalin dengan kerajaan Melayu Melaka. Hal ini di mana catatan sejarah telah membuktikan bahawa dalam beberapa abad yang lalu, masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan kesan daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing.
khususnya iaitu pengembangan bahasa Melayu. Seperti juga wilayah lain di dunia ini, fenomena yang disebut sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara timur dan barat, pusat perdagangan tempat dan aktiviti keagamaan. Interaksi positif daripada pertubungan ini memperlihatkan kecenderungan dalam bahasa dan seterusnya juga bahasa berkait rapat dengan kebudayaan kerana bahasa ialah unsur budaya. Oleh itu, hipotesis Sapir-Whorf iaitu daripada nama Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf menyatakan struktur bahasa yang dituturkan memberi kesan kepada bagaimana kita membuat tanggapan tentang dunia sekeliling kita. Jelasnya di sini tanggapan atau fikiran serta tindakan seseorang bergantung kepada struktur kosakata bahasanya iaitu alat yang diperlukan untuk berfikir dan menganggapi sesuatu. Akhir sekali, rumusan yang boleh dibuat dalam tajuk ini ialah Selat Melaka menjadi punca di mana Melaka menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Yang kedua, Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpalan para pedagang dari seluruh dunia. Yang ketiga, wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Yang terakhir, pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Sekian.